Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hidup pegang pagi anda, cerikan pagi anda bersama dengan kami berdua pastinya di Malaysia hari ini bertemankan saya Fadli Fuad dan juga saya Sofia Nur Solihata. Semoga anda keadaan baik sahaja, positif mindset, positif pemikiran kita untuk kita melalui hari ini dengan penuh rasa semangat. So tentunya kita banyak pengisian hari ini, tapi apa yang kita nak bincangkan sedikit, mungkin sedikit peringatan lah bagi ibu bapa seperti kita berdua ini. Kalau anda sedar atau tidak, kes HFMD iaitu hand foot mouth disease semakin menular di negara kita. Hafal. Betul. Dan ianya semakin menular. Apa yang boleh saya gambarkan dekat sini sebab kita sekarang kan dalam suasana raya, perayaan kan. Jadi mungkin ada ibu bapa yang buat open house ataupun ibu bapa membawa anak-anak kita tu pergi ke rumah terbuka dan sebagainya. Mungkin sikit sebanyak ianya boleh menyebabkan peribahkan untuk HFMD ini. Dan kita kena lihat anak-anak kita seawal usia berapa tahun tu? Setahun mungkin, 2 tahun dan sampai ke usia 10 tahun. Kalau ada simptom-simptom yang mungkin ada tu, kena segera jumpa dengan doktor. Anak saya, ini berdasarkan anak saya sendiri. Anak saya berusia 3 tahun, minum susu botol kan. Apabila dah bagi susu 2 botol tu, dia kata sakit. Sakit kenapa kan? Kita tak tahu. Sakit kat mana tu? Dekat bahagian mulut. Dalam mulut? Dalam mulut. Jadi bila periksa tu, ada ulcer dekat bahagian dalam tu. Tapi berjumpa dengan doktor. Terus berjumpa dengan doktor. Sebab saya pun tahu kan risiko tentang penyakit ini. Apabila jumpa dengan doktor kata itu peringkat awal HFMD. Nasib baik saya segera dapatkan jumpa dengan doktor awal. Kalau sekiranya dah jadi teruk tu, takutlah anak-anak kita tu kata tu simptom tu lagi teruk nanti. Sekarang ni mengambil ubatan lah. Ubat. Sekarang dah sihat lah, Alhamdulillah. Sehari je. Alhamdulillah. Doktor bagi ubat, dah tu sapu dah hilang dah. Anak awak kuat lah. Tapi hakikatnya kerajaan pun dalam meneliti sama ada untuk menutup taska, tadika dan juga pusat jagaan kerana faktor inilah. Hujung minggu lepas sahaja kita melihat jangkauan kenaikan kes sehingga hampir 7,000 kes di Selangor sahaja. Jadi kami mengharapkan agar ibu bapa semua, walaupun ialah kita masih dalam mood beraya ke sini ke sana, tetapi memantau sedikitlah pergerakan anak kita. Mungkin dia sentuh benda yang kotor, lantai sebagainya. Ini antara peringatan supaya untuk melindungi mereka daripada terkena HFMD ini. Sebab budak-budak kecil ini ialah kecil susah lagi, susah nak jaga kan. Dan antara faktor penularan HFMD ini adalah disebabkan air liur, rebakan air liur tu, dan juga anak-anak kita tu yang mungkin pegang sana pegang sini kan. Jadi mungkin menyebabkan berlakulah peribakan untuk HFMD ini. Okey Sofia, hari ini juga kami nak bawakan kepada anda semua, mungkin kita nak mengimbas kembali nostalgia seni. Ada di antara kita yang mungkin mengingati lagu Freedom. Kan yang popular tahun ujung 80-an, 87 tak salah saya. Betul. Pasti ini kalau anda tahu beberapa lagu ini, antara lagu hitnya adalah Mulanya di Sini, Jauh di Rindu dan Persamaan. Afad, awak biasanya tahu semua lagu. Freedom ni awak tahulah. Tahu. Dengar sini. Dengar sini. Mulanya di sini. Ku kenali hatimu. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam tu je. Okey. Wow. Penyanyinya kita tahu Arwah Seha yang meninggal dunia pada tahun 2006 dan ketua kumpulannya Abang Shuib bersama dengan kita sebentar lagi di Malaysia hari ini. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu kisah ini, sedikit pengenalan bagi kumpulan Freedom. Jom kita saksikan. Jom. Di sini bagai terulang lagi kisah yang indah antara kita berdua. Abang Shuib. Sebab di sini tiada berpaling lagi, kita berteman seiring jalan dan selalu sama-sama. Lagu berjudul Mulanya di Sini pernah menaikkan nama kumpulan Freedom suatu masa dahulu. Kumpulan Freedom merupakan salah sebuah kumpulan yang mula aktif pada sekitar tahun 80-an. Kumpulan yang diketuai oleh Shuib Syari ini turut dianggotai oleh vokalis asalnya, Corinne Kennedy, bersama pemuzik yang lain seperti Abdul Ghani Karim, Muhammad Nur Syahriman dan Richard Gomez. Selepas Corinne Kennedy berundur, Seha telah dilamar sebagai anggota baru kumpulan ini. Dengan memulakan persembahan pertama mereka di Plaza in Melaka, lahirlah sebuah album sulung Freedom yang berjudul Mulanya di Sini. Sampai perjalanan bagi kumpulan Freedom ini sehingga ke hari inilah diingati lagunya. Dan pastinya saya nak tanyalah Kak Abang Shuib, nyanyian Afad tadi lepas tu. Ada itu soalan pertama. Okey tu, okey. Okey. Boleh lah, boleh. Boleh lah. Boleh lah. Siapa yang dengar, Freedom je. Boleh.
Boleh lagi tu. Okey, jom kita kenalkan sekali lagi lah. Inilah dia Abang Syuaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita pun kata orang tu merindui lah kan pelibatan Abang Syuaib dalam Freedom ini. Orang-orang yang meminati lagu-lagu lama ni sudah ternanti-nantikan Abang Syuaib perkembangannya bagaimana, sihat ke tidak. Jadi bagaimana sekarang Abang Syuaib? Ada juga yang minat Abang Syuaib tu panggil dinner show. Baru-baru ni ada wedding apa tu function kan. Pergi jugalah. Belasah jugalah. Nyanyi jugalah. Nyanyi jugalah. Tak betul tak apa. Okay. Tak adalah perfect kan. Jalan je lah. Jadi masih memenuhi permintaan lah kan. Masih lah. Kalau ada undangan tu masih kalau ada tu jalan je lah. Kesihatan Abang Syuaib bagaimana sekarang? Kesihatan tu not very good lah. Not 100% kan. Tapi nampak makin baik sekarang ni sihat ni. Itu alhamdulillah. Boleh berjalan ni. Apa Abang Syuaib lakukan untuk ialah memperkuatkan orang kata keadaan fizikal tu, sebab difahamkan 3 tahun lepas mengalami stroke, betul tak? Dan mungkin ada sedikit kekangan dalam pergerakan tangan. Dia Abang Syuaib nak kongsikan sikit macam mana perjalanannya setakat ni? I dengar doktor punya nasihat lah. The only thing you can do is exercise. Dia kata exercise pergi dia punya apa tu klinik dia tu. Fizionya. Fizio, yes. Itu ikut dia punya apa. Lain pada tu, I don't think so there is a medicine for this thing. Kalau ada ubat mengatakan cure for stroke kan, senang, tak ada. Exercise baru kena buat gitu kan. Disiplin lah, kena jaga. Kalau tak buat, dia keras. Tangan nak keras je, kaki keras. Tak ada exercise kan. Itu yang leceh tu. Nak main drum pun tak boleh. Tengok, doktor pun cakap, you ada drum ke? Dulu you main apa? Doktor cakap, dia tak kenal kan. Cakap, I main drum. Where's your drum? Cakap under the bed. Bawah katil lah. Why? Bawah katil. Habis tak boleh main doktor. You pakai, you pasang sekarang. You main aja. Itu exercise juga tu? Main aja. Tak boleh. Buat exercise my left. This one tak boleh. Tak boleh move. Just one hand je lah. At least you're trying very hard. Dia kata kita punya mind mungkin. Dia kata inside kita punya kepala tu urat putus satu, something like that. You know, maybe can lah. Dia kata. Itu yang I've rasa. They cannot do anything. You kan tak ada macam, for example cancer ke you apa? Chemo kan. Ni tak ada. Itulah. Stroke zero. Baik. Tak apalah, mungkin anda mungkin nonton Malaysia hari ni, pada hari ni mungkin kita boleh berdoakan lagi lah kesihatan Abang Syuaib kan, kembali kata orang tu bergiat aktif lagi kan. Okey, kita nak tanya tentang freedom lah. Macam nak mengimbau kembali, mengimbas kembali lah tatkala suatu ketika dahulu dengan lagunya masih mulanya di sini kan. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin nak dikongsikan kepada kami, bagaimanakah dahulunya perjumpaan dengan Seha kan. Dulunya kata apa, bila arwah Seha memasuki freedom, kalau orang lebih mengenali freedom suatu ketika dahulu. Itu betul-betul. Kami sebenarnya dulu tak ada penyanyi. Saya je lah menyanyi. So budak-budak semua cakap cari penyanyi. So kita backing lah penyanyi. Siapa yang nak band, kita main lah. Until one day somebody what you call introducekan dengan Seha. So, I pergilah tengok dia perform dekat Ampang Park, salah ya. Dia nyanyi. Bagus ni perempuan ni kan. Sekali, rupanya dia punya boyfriend masa tu, I punya kawan. So, senanglah kerja. I tag the boyfriend. Boleh tak I ambil your singer? Itu kita first kali I pergi Melaka dengan dia. Pergi Melaka, dapat kontrak kat Melaka. Masa tu penyanyi I Mat Saleh. Okey. Masa tu Mat Saleh. Konon-konon antarabangsa lah. Corin Kennedy nama penyanyi I.
sekali, pakai 2 sekali. Syah dengan Corinne Kennedy kan. Lepas itu Corinne left the group, tinggal Syah. From there lah it started going on. But she's very good. She's good discipline. She's very good. Setakat ni dengan orang kata remaining lah dengan anggota Freedom yang masih ada kini kan, Abang Syuib masih ada berhubung dengan mereka ke bagaimana? No, except yang tinggal 3 je. Gani dah meninggal, Syah dah meninggal. Yang ada Richard yang main keyboard tu bersama Mak Noor. So Mak Noor, he doesn't want to involve music anymore. Dia kata dia tak nak main, dia kata. Then tinggal Richard ni. Richard ni boleh lah. Kadang-kadang masa sebelum PKP dulu kan ada juga 1-2 tempat yang nak all kan. Perform lah. Ada lah, tak ada lah. Okay. Jadi bagaimana pula hubungan Abang Syuib dengan artis seangkatan era tahun 80-an untuk waktu sekarang? Baru ni last Saturday ada function yang cakap wedding tu. I was with Ella, Zainal, Amy Search, Ito. Okay. Quite a big. Macam reunion jugalah. Quite a big function lah. Jadi agaknya yang organize wedding tu peminat dia kan lah, orang kaya peminat kan. Dia panggil semua artis top-top. Wah, seronok kita dapat jumpa. Itulah, masa kata orang tu raya ni lah kan. Betul. Dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Tadi Sofia dah dengar saya menyanyi kan? Jadi Sofia dia nak dengar yang originalnya. Dan permintaan producer apa tajuk lagunya? Babak Cinta Terakhir. Sikitlah belanja kita. Sikit pun jadilah. Mengubat kerinduan kami semua ni. Lama dah tak nyanyi tu. Lama dah tak nyanyi lagu tu. Bagi lepaskan Try lah. pendam dah. Okey, Abang Syuib silakan. Selalu ku terkenang keindahan itu, masih lagi terbayang wajahmu. Tiap kali kau di sisi mesranya, betapa ku rindu semuanya. Satu. Terima kasih Abang Syuib. Terima kasih. Legend ni. Legend. Anda semua rasa macam bestnya dapat dengar suara Abang Syuib. Abang Syuib, terima kasih sangat Abang Syuib kata waktu sanggup datang ke studio mengubat kerinduan ramai yang ada dekat sini dan juga anda semua yang menonton Malaysia hari ini pada hari ini. Betul. Rafat, awak kena tingkatkan penjiwaan awak lah. Tengok Abang Syuib nyanyi. Kena berguru ni dengan Abang Syuib ni, sifu ni. Abang Syuib, terima kasih. Okey, sama. Ya Allah. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya balik pengisian lah. Kita bincangkan banyaklah berkenaan dengan janda baik dilanda banjir baru-baru ini dan juga kata OPR. Tahu tak OPR tu apa? Kalau anda nak tahu apakah OPR itu, kena tengok Malaysia hari ini selepas ini. Thank you, bye. Video ini dirakamkan pukul 7.05 pagi. Tengoklah keadaan Tatak Melaya. Habis semua tenggelam, parking tenggelam, jambatan tenggelam, tak ada yang tak tenggelam. Janda baik Pahang. Isu bencana alam yang berlaku di sini seakan tidak pernah jumpa jalan penghujungnya. Kejadian bencana alam yang tidak menentu di sini mampu mencacat kelestarian yang ada pada tempat ini. Hal ini terjadi apabila acap kali kejadian banjir berlaku di sekitar kawasan Janda Baik ini dan seterusnya menyebabkan sektor pelancongan di sini terhenti pengoperasiannya. Pada bulan Disember 2021 lalu, telah berlaku kejadian banjir yang teruk di kawasan Janda Baik. Segala kerosakan dan kemusnahan yang berlaku telah memberi satu titik hitam kepada semua pengusaha chalet dan resort yang telah lama menjalankan aktiviti pelancongan di kawasan ini.
18 pusat penginapan terpaksa ditutup akibat terjejas banjir lumpur di Janda Baik di Bentong Pahang. Ia susulan kejadian banjir kilat di kawasan Peranginan dan perkampungan itu pada awal pagi tadi. Namun pada 11 Mei 2022, berlaku lagi kejadian banjir. Kali ini, banjir yang berlaku dikatakan lebih teruk di mana air yang deras melimpah di kawasan ini. Antara kawasan yang terjejas ialah Kampung Sumsum, Kampung Lampin, Cerengin dan Pulau Santap. Kru MHI meninjau kawasan yang terjejas akibat banjir. Antara tempat yang sangat terkesan kali ini ialah kawasan Chalet dan Resort yang sebelum ini telah terkesan. Wan Abdul Malik Wan Hamad 55 tahun, antara pengusaha resort yang terkesan akibat kejadian banjir yang berlaku tempoh hari. Beliau yang juga pemilik Teratak Malaya Resort turut merasa pilu akan kejadian yang berlaku kerana Teratak Malaya antara resort yang telah siap dibaik pulih untuk dibuka kembali pengoperasiannya setelah sekian lama tutup akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan semasa proses pembaik pulih akibat kejadian banjir pada bulan Disember lalu. Berlaku kami tengah tidur dalam lebih kurang pukul 5 pagi. Saya sedar pun sebab saya rasa tilam saya tu macam terapung. Sedar-sedar tu cuaca gelap, semua elektrik pun dah padam. Saya tengok air dah sampai separuh lutut dah dalam bilik saya. Saya pun terperangkap dalam bilik, tak boleh nak keluar sebab tekanan air di pintu tu tak boleh nak keluar. Lepas tu staf saya tolong semua sekali. Apabila dah keluar tu air dah makin cepat. Lebih kurang pukul 6 pagi tu air dah sampai parah pinggan. Dekat pukul 7 tu air dah sampai parah dada. Antara kerosakan yang berlaku termasuklah peti ais, mesin basuh, bilik-bilik di resort dan serta homestay yang dikatakan baru 3 minggu disiapkan sebelum musnah akibat banjir kali ini. Homestay ni kita baru siap 3 minggu lepas. Dan kita masuk pelabur-pelabur baru semua sekali dan orang baru stay dua family baru stay 2 kali stay baru. 2 kali. Baru 2 kali baru siap 3 minggu lepas. Dan tengok sekarang apa jadi. Semua seluk dengan penuh seluk lumpur semua sekali. Pelabur-pelabur kita pun semua habis. Tengok dekat sini tengok tilam semua rata. Di bang tilam semua habis. Sofa-sofa kita semua. Anggarkan macam yang bulan 12 baru ni kita habis almost 100,000, lebihlah dalam 120,000, termasuk kita repair, kerja-kerja repair semua, dan mengganti tilam, mengganti semua yang itulah barang yang rosak. Tapi yang ni lebih lagi sebab yang ni banyak yang hilang sebab dalam keadaan kita tak bersedia dan kita semua tak sedar. Dalam pukul 5 pagi tak ada apa yang kita boleh selamat. So yang ni saya anggarkan dalam 150-200,000 juga hilang yang ni. Semasa kru MHI melakukan tinjauan, Persatuan Pengusaha Resort Janda Baik yang terdiri daripada 20 chalet dan resort mengadakan perjumpaan bagi membincangkan perihal isu tentang kejadian banjir yang berlaku. Perbincangan ini diketuai oleh Presiden Persatuan Pengusaha Resort iaitu Nurdiana Arifin, 41 tahun, yang juga pengusaha Sakinah Resort di Janda Baik ini. Antara perkara yang dibangkitkan di dalam mesyuarat yang dilakukan itu termasuklah jumlah kerugian yang dihadapi oleh setiap pengusaha chalet dan resort di Janda Baik ini. Government, pihak kerajaan memang dah ada beberapa solution. Jadi kami sebagai persatuan hanya nak menggesa untuk mempercepatkan solution-solution yang ada. Sebab banjir makin kerap. Dan ini adalah untuk kita tak nak harungi lagi because kita memang banyak sangat dugaan dan kita sekarang dah tak mampu lagi nak bertahan. Jadi kita memang gesa pihak kerajaan untuk bantu kami selesaikan cepat supaya kampung ni pun selamat dan perniagaan tourism yang kami boleh jalankanlah selepas ni. Di belakang saya ini merupakan kawasan yang terjejas akibat banjir yang berlaku pada 11 Mei yang lalu. Dari hasil tinjauan kami di sini,
kerosakan serta kemusnahan yang berlaku mendatangkan kerugian yang besar kepada para pengusaha resort dan chalet di kawasan Janda Baik ini. Difahamkan juga, Disember lalu terjadi juga banjir di sini dan kali ini merupakan banjir yang paling teruk setakat ini. Persoalannya sampai bila perkara ini akan berlarutan? Mampukah kita mencari solusi yang mampu mengatasi senario dan permasalahan ini? Seperti persoalan ditimbulkan oleh Ashraf tadi, sampai bila akan berlarutan? Apakah solusi jangka masa panjang bagi masalah ini? Betul. Kalau misalnya kata anda yang berada di Janda Baik itu, saya rasa anda mungkin fobia kalau anda kata hujan lebat berterusan berjam-jam lamanya. Jadi mungkin ada persiapan yang mungkin kita bedah boleh lakukan. Anda kata berlaku hujan yang berterusan itu. Okey. Bukan di Janda Baik je, kat Kuala Lumpur pun macam semalam kan. Saya takut tu. Itulah tempat yang berisiko banjir. Kita kena cakap lah lepas ni. Okey, kita nak bercakap tentang HFMD ni. Tadi di awal jadi kita dah pun menyentuh banyak juga cerita kan HFMD ni. Apa kata sekarang ni, kita saksikan HFMD mengganas. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan penularan wabak penyakit yang sangat agresif dalam penyebarannya, iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan bahawa peningkatan penyakit ini bukan sahaja di Malaysia, malah sangat ketara di negara-negara luar. Sejumlah lebih 6,500 kes dengan 118 kluster HFMD direkodkan di negeri Selangor pada awal bulan Mei ini dan 95% daripadanya melibatkan kluster taska, tadika serta pusat jagaan harian. HFMD disebabkan oleh dua jenis virus utama, iaitu Coxsackie virus A16 dan Enterovirus 71. Penyakit ini merebak daripada individu ke individu dengan kontak secara langsung melalui lelehan hingus, air liur, najis dan cecair lepuh. Virus akan tersebar melalui batuk, bersin, perkongsian peralatan makanan dan peribadi mahupun barang permainan serta bersentuhan dengan permukaan yang mudah dijangkiti virus seperti pemegang pintu tandas. Penyebaran penyakit HFMD ini tidak kira peringkat umur, tetapi golongan kanak-kanak berusia bawah 5 tahun sangat mudah untuk dijangkiti. Antara tanda atau gejala terkena penyakit ini adalah demam, ulcer di dalam mulut, ruam merah pada tapak tangan atau celah jari yang berkemungkinan menjadi lepuh serta ruam di bahagian lutut, siku dan bahagian pelipat badan kanak-kanak. Apa tanda yang kita perlu jumpa doktor sekiranya anak berterusan demam? Selalunya penyakit ini akan baik dalam masa 5 hingga 7 hari tapi sekiranya berterusan atau anak tidak mahu minum langsung, kencing dah kurang dan dia tidak aktif, segera jangan tunggu untuk terus datang awak anak untuk berjumpa dengan doktor. Okey? Tanggungjawab menangani penyakit ini bukan terletak pada ibu bapa sahaja, malahan haruslah digalas oleh pihak pengusaha taska dan penjaga kanak-kanak agar kesihatan mereka lebih terjamin. Hand, foot, mouth disease HFMD tentunya tidak boleh dipandang enteng, tak boleh dipandang remeh ya. Di apa? Ayuh kita cakna untuk menjaga keselamatan anak kita sendiri. Baik, kita sampai segmen ini di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 dan juga Larian Bomba 2022. Dan saya bersama dengan Yang Amat Setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Sofia. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Terima kasih Datuk Seri sudi meluangkan masa bagi untuk sambutan tahun ini. Saya pasti ini antara yang dinantikanlah bagi JBPM sendiri, dan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kata keriangan yang sekaligus datang dengan perasaan untuk menyambut Hari Bomba Sedunia ini. Silakan Datuk Seri. Okay, terima kasih Sofia. Sebenarnya sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia disambut pada setiap 4 Mei setiap tahun. Dan ianya jatuh pada masa kita meraihkan Syawal. Yeah. Jadi untuk Bomba Malaysia, kita telah pun memutuskan untuk mengadakan perasmian sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia ini pada 22 Mei, iaitu pada hari Ahad jam 2.30 petang di Kepala Batas Pulau Pinang, yang mana ianya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, di mana beberapa program akan dilaksanakan di situ.
Sebenarnya sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia ni diadakan selepas declaration pada tahun 1998 oleh JJ Edmonton daripada Australia apabila 6 orang firefighters daripada volunteers firefighters di Golagong meninggal dunia kerana terbakar di dalam kebakaran hutan. Dan ianya juga jatuh pada tarikh 4 Mei ni kerana ianya juga masa zaman Roman dulu apabila San Valentino ni menjadi salah seorang daripada volunteers untuk firefighters ni. Dia juga gugur semasa operasi memadam kebakaran. Hari Anggota Bomber ini sebenarnya kita buat berobjektif untuk menghargai dan juga memberi penghargaan yang tinggi kepada anggota bomber seluruh dunia di atas jasa, bakti, peranan, tanggungjawab mereka yang mana memainkan peranan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat ini terpelihara. Dan keduanya, hari ini juga kita merapatkan lagi interaksi antara rakyat, masyarakat dan juga dengan perkhidmatan kebombaan. Dan pada hari itu juga kita akan memberi penghargaan kepada warga bomber yang mana telah gugur semasa mereka ni melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi pada sambutan hari ini 22 hari bulan Mei nanti ianya akan dirasmikan seperti mana yang saya nyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan banyak acara akan kita laksanakan di masa perayaan tersebut dan salah satunya adalah kita membuat beberapa program keagamaan dan juga pameran keselamatan kebakaran, keselamatan di air dan juga diadakan juga penjualan alat pemadam api, smoke detector di tempat-tempat yang kita melaksanakan pameran tersebut. Perarakan jentera, perarakan pembarisan, kontijen-kontijen bukan saja oleh bomber Malaysia tetapi juga oleh bomber airport, bomber pelabuhan, bomber tentera, frontliners dan juga semua yang terlibat di dalam apa-apa pengurusan kecemasan dan bencana. So kita harap ianya menjadi satu hari yang amat bermakna lah kepada semua anggota penyelamat. Ya, secara menyeluruh kita akan melihat sambutan ini untuk ialah meraihkan dan memperingati segala jasa oleh JBPM bomber sendiri di negara kita. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan juga tema yang dipilih dan signifikasi tema ini mengapa? Tema pada tahun ini untuk sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia adalah bomber, frontliners, keluarga Malaysia. Ia memberi makna yang cukup mendalam kerana kita tahu 196,000 panggilan kecemasan dalam satu tahun yang dihadiri oleh anggota bomber. Dan di dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 baru-baru ini, bomber juga melaksanakan operasi yang melibatkan pemutusan rantaian penularan COVID-19 sebanyak 97,000 operasi. Kalau kita campur semua, lebih kurang hampir 300,000 operasi yang dilaksanakan oleh anggota bomber di seluruh negara, yang mana ianya merupakan tugas-tugas yang mendekatkan diri mereka kepada rakyat untuk memastikan rakyat dalam keadaan selamat. Pada masa yang sama juga, mereka ini adalah orang-orang yang rapat dengan keluarga Malaysia. Yeah. Jadi nak memastikan keluarga Malaysia dalam keadaan selamat dan sejahtera ni, saya percaya peranan yang dimainkan oleh anggota bomber amat bermakna. Sebab itu kita memilih tema ini sebagai tema untuk sambutan anggota bomber sedunia pada tahun 2022 ni, iaitu bomber frontliners keluarga Malaysia. Baik, Datuk Sri, dengan ini mungkin akhir sekali boleh kongsikan sedikit sebanyak apa dibawakan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga pesanan kepada keseluruhan anggota bomber Malaysia. Saya mengambil peluang ini untuk satunya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga bomber, baiknya bomber Malaysia, baiknya bomber pelabuhan, baiknya bomber lapangan terbang, bomber tentera, baiknya pasukan-pasukan penyelamat dan juga pemadam di entiti swasta dan sebagainya, untuk
menyatakan bahawa penghargaan kami kepada mereka ini yang telah berkorban selama ini, dan saya juga memberi mereka ini satu penghargaan yang tinggi kerana mereka ini adalah orang yang sanggup menggadaikan nyawa sendiri demi untuk keselamatan orang lain. Jadi ini adalah satu tugas yang amat mulia dalam apa-apa kepercayaan sekalipun. Jadi sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada tahun ini, kita menjemput semua rakan-rakan kita, baiknya rakan strategik dari pihak swasta, profesional, institusi pengajian dan juga agensi-agensi kerajaan untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2022 yang akan diadakan di Kepala Batas Pulau Pinang pada 22 hari bulan Mei, yang mana ianya akan dirasmikan oleh orang yang kita hormati, kita sayangi, iaitu Ahmad Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Dengan itu, kami warga MHI juga ingin mengucapkan selamat Hari Bomba Sedunia kepada Datuk Seri. Terima kasih. Dan keseluruhan warga anggota bomba di Malaysia kerana bertugas lumus memastikan keselamatan kita semua terjamin. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih kepada Yang Amat Setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sudi meluangkan masa. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Baik, dengan itu kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan OPR. Setakat mana yang kita tahu berkenaan dengan terma ini, segalanya di MHI. Terima kasih Datuk. Keputusan Bank Negara Malaysia BNM menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2% pada mesyuarat jawatan kuasa dasar monitoringnya Rabu lalu dianggap sebagai tindakan luar jangkaan oleh penganalisis ekonomi. Bertujuan bagi mengurangkan risiko inflasi, kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 2.25% dan 1.75%. Persoalannya, adakah masyarakat benar-benar faham tentang implikasi kenaikan OPR kepada kehidupan seharian mereka? Jika kadar OPR naik, maka secara terus dapat meningkatkan lagi simpanan negara. Jika kadar OPR turun, maka menunjukkan sebenarnya ekonomi dunia dalam keadaan yang tidak stabil. Yang saya faham adalah apabila berlakunya kenaikan tarif kadar OPR, ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan pembayaran dalam pinjaman seperti pinjaman perumahan dan pinjaman kereta. Tetapi mungkin pada masa yang sama, keperluan OPR ini dinaikkan untuk mengatasi masalah ataupun mengimbangi ekonomi semasa. Selain daripada peningkatan kadar pembiayaan boleh ubah, OPR juga memberi kesan yang positif kepada bank-bank dan institusi kewangan yang lain. Sebagai contoh, fixed deposit dan money market. Bagi mereka yang menyimpan dalam masa 6 bulan ke setahun, mereka akan menikmati keuntungan yang lebih baik sekaligus dapat meningkatkan lagi ekonomi kewangan di Malaysia. Keputusan BNM ini sebenarnya ada yang tak gemar, tapi perlu dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan ekonomi negara. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu peka. Periksa semula bayaran bulanan pada pinjaman bank supaya situs tak rosak, dan kita perlu periksa semula perbelanjaan bulanan kita, jangan boros, dan dahulukan perkara yang penting. Contoh seperti duit simpanan, takaful dan perkara yang diperlukan untuk keperluan hidup. Kenaikan OPR mempengaruhi kadar faedah pinjaman bank sekaligus memberi kesan kepada golongan B40 dan M40. Namun keputusan BNM ini harus dilaksanakan supaya negara tidak terjerumus ke dalam kancah hyperinflasi. Bagi ekonomi Malaysia, peningkatan penanda aras pinjaman ini menunjukkan pertumbuhan yang mampan serta berpotensi mengukuhkan semula nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Ikuti perbincangan bersama pakar tentang kesan serta persediaan dalam menghadapi kenaikan OPR selepas ini.
Bank Negara Malaysia mengumumkan kenaikan OPR sebanyak 25 mata ke 2.0% berbanding sebelum ini 1.75% tatkala pandemik. Dan apabila dulunya kita telah pun pernah mencapai 3.25% dan turun sehingga 1.75%, iaitu berlaku penurunan sebanyak 5 kali. Ianya adalah bagi memberikan kecairan tunai kepada rakyat untuk berbelanjalah. Jadi ianya adalah untuk pembangunan ekonomi domestik waktu sekarang ini. Tetapi kita cakap tentang OPR ni, ramai di antara kita rasa macam OPR ni semuanya naik. Bulanan kereta, rumah, semuanya naiklah. Tapi mereka tak tahu sebenarnya dalam sudut faktor ekonomi itu, ianya memberi tanda aras positif. Selepas pandemik ini, nampak ekonomi kita makin lama makin naik. Ini keputusan yang perlu dilakukan, walaupun keputusan yang tidak begitu popular di kalangan rakyat. Tapi kita akan memperhalusi melihat bagaimana kenaikan OPR ini memberikan kesan serta-merta kepada kita. Apa yang naik, apa yang kekal. Kita akan terus memperhalusi OPR ini, apakah maksudnya, bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Selamat Hari Raya. Okey, Doktor, kita berbincang tentang kenaikan di sini dan di sana. Rasa rakyat nak tahu apa sebenarnya terma OPR ini dan mungkin sedikit sebanyak perbezaan apa dari sudut bayaran yang akan kita jangkakan, Doktor. Okey, sebenarnya OPR ni adalah overnight policy rate, ialah kadar semalaman di antara bank-bank yang mana ditentukan oleh bank negara tau. Jadi maksudnya kalau contohnya satu bank A mempunyai surplus, dia boleh gunakan duit yang surplus tu untuk diberi pinjaman kepada bank B. So bank B pula yang mungkin dia menggunakan banyak wang, jadi dia terpaksa meminjam dari bank A. Jadi OPR ni adalah kadar di antara mereka, di antara bank-bank. Tapi apa kesan dia pula kepada kita semua tu? Itu sebenarnya OPR ni adalah memberi kesan pada kadar base rate yang dikenakan oleh bank-bank dan juga komersial bank ni kepada pelanggan-pelanggan dia. Sebenarnya kita lah sebagai peminjam atau perbankan Islam pun juga ya. Jadi maksudnya OPR ni adalah yang digunakan oleh bank-bank untuk dia gunakan sebagai landasan dia dan dia charge kita pula, plus keuntungan dia lah, macam tu. Okey, jadi itulah macam mana ianya berfungsi kan. Tapi Doktor, macam saya nak katakan sekarang ni, macam rakyat sekarang ni, yalah, kita ni sebagai pengguna, kita ni kalau boleh nak benda tu berkurangan ataupun nak benda tu macam maintain saja untuk bulanan. Tapi sekarang ini mungkin ada kenaikan-kenaikan. Jadi ianya seperti mana saya katakan tadi, memberi isyarat bahawa keadaan ekonomi kita ni adakah ianya semakin baik sekarang ni? Keadaan ekonomi kita sekarang ni, selepas kita membuka ekonomi kita balik, kita nampak pertumbuhan ekonomi kita agak memperangsangkan. Sebagai contohnya, laporan yang baru dikeluarkan dari kita bertumbuh, pertumbuhan sebanyak 5%, iaitu satu kadar yang baiklah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sebagai contohnya, kenapa OPR ataupun diturunkan, dinaikkan ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita ni sentiasa berkembang baik. Okay? Sebagai contoh, kalau dalam masa time ekonomi tidak berapa baik, kita kurang OPR untuk berikan likuiditi seperti yang Fazli beritahu tadi kepada rakyat untuk mereka berbelanja untuk ekonomi berkembang balik. Itu dipanggil jasa monetary expansionary, jasa ekonomi monetary berkembang. Tapi kalau kita lihat kepada konteks masa ekonomi tengah berkembang dan maksudnya terlalu berkembang, kita terpaksa maksudnya put a break sikit supaya dia tidak terlalu berkembang dan terlalu overheat. Kan? Jadi dalam konteks ni, apabila ekonomi kita, contohnya bank negara naikkan OPR tu menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang berkembang dan dia tidak mahu, maksudnya kita punya ekonomi dia terlalu overheat sehingga terjadinya contoh hyperinflation. Bila Doktor sebutkan orang kata frasa overheat itu, adakah ia melihat orang kata unjuran ekonomi semata-mata secara general ataupun secara meluasnya, ataupun ada juga memperhalusi dan memperlihatkan status ekonomi bagi setiap individu, bagi rakyat itu sendiri? Kayaknya dalam kata mudahnya lah, contoh macam dulu moratorium dan mungkin lanjutan itu kita boleh berurusan dengan peminjam atau bank untuk meneruskan. Adakah daripada sudut ini ada orang kata leeway ataupun cara untuk berhubung dengan peminjam itu supaya kita boleh menyantuni bagi setiap rakyat yang mungkin sedang struggle ataupun berangkat lagi untuk memulihkan ekonomi mereka? Bagaimana, Doktor?
Okay, dalam konteks ni bila OPR naik, kalau kita sebagai contohnya peminjam dan sebagainya, mungkin kita tak perasan bahawa ansuran pinjaman ataupun ansuran pembiayaan kita tu akan turut meningkat, terutamanya kalau kita menggunakan kadar variable rate, itu kadar berubah. Kalau kita menggunakan kadar tetap, mungkin dia tidak akan memberi kesan. Tapi kesannya adalah kepada peminjam dan yang menerima pembiayaan. Sebagai contoh pembiayaan sebab saya gunakan untuk konteks bank Islam. Dalam konteks ni kita yang memang akan memberikan satu kenaikan, iaitu kita terpaksa, contoh ni kalau kita kena bayar sebulan 1,000, tapi selepas kenaikan OPR ni mungkin kita akan bayar lebih, iaitu 1,100. Dan ianya kalau dalam konteks ni agak sukarlah untuk bank ni dia melihat kepada satu persatu. Sebagai contoh ni kita punya masalah kita. Tapi apa yang boleh kita kata, yang boleh kita buat ialah kalau kita rasa kita punya masalah dalam konteks untuk merancang kewangan dan juga untuk membayar ansuran tersebut, kita jumpa dengan bank, kita negotiate, kita buat perbincangan dengan bank. Dan kita katakan yang itu adalah satu jalan yang paling baiklah daripada kita terus melarikan diri daripada untuk menghadapi pembayaran ataupun pinjaman tersebut. Doktor, saya nak menyentuh berkenaan dengan inflasi. Jangkaan inflasi dalam pembacaan saya sekarang ini adalah 2.2% dan kalau kita lihat inflasi kita ini dalam masa 10 tahun mencapai sehingga 1.9%. Dengan kenaikan OPR ini, adakah doktor melihat sendiri ianya akan terus berkembang, kadar inflasi kita ini boleh terkawal sebab kita pun lihat ketidaktentuan ekonomi global sekarang ini dengan perang antara Ukraine, Rusia dan sebagainya sekarang ini, doktor? Okey, kalau kita lihat dalam konteks bila kita naik, kalau kita tengok interest rate, kalau naik dia kadar faedah, selalunya dia akan beriringan dengan kadar inflasi. Itu secara teorinya macam itu. Tetapi kadar OPR ini juga boleh digunakan untuk kita mengawal inflasi daripada menjadi hyperinflation. Okey, kenapa kita kata hyperinflation tu? Contohnya kalau kita lihat negara Turki sekarang ni, inflasi dia adalah dalam kadar 70%. Okey, 70%, hampir 69%. So 70% lah hampir. Maka ianya satu kadar di mana harga naik terlalu cepat, terlalu tinggi. Kan? Tapi Malaysia sekarang ni 2.2%, satu kadar yang sangat baiklah. Tapi maksudnya kita mungkin menjangkakan bahawa kadar inflasi itu akan meningkat dengan agak tinggi pada waktu akan datang. Disebabkan oleh kesan global, masalah Ukraine dan juga Rusia. Sekarang ni kita ada masalah krisis juga makanan. Kita banyak lihat negara seperti India cuba ban ekspor gandum. Jadi maksudnya kita akan dapat tahu, mungkin jangkakan bahawa harga gandum akan meningkat pada waktu akan datang. Harga, contohnya juga Indonesia dia sekatkan juga minyak sawit. Dia memberi kesan yang baik kepada kita punya ekspor sawit. Tapi kita lihat dalam konteks dunia, maksudnya orang banyak kita perlu lihat dalam konteks harga-harga yang terpaksa barang-barang kita import tu, mungkin kita juga akan import inflasi sekali. Jadi dalam konteks ni kita lihat bank negara apa yang dia buat ialah dia menjangkakan bahawa kadar inflasi mungkin akan meningkat dengan agak tinggi, maka mereka meningkatkan OPR untuk kita kurang sikit kita punya kuasa beli kita. Bila kita dah kurang sikit kuasa beli, maka permintaan untuk barang-barangan tu akan berkurangan. Permintaan untuk barangan akan berkurangan, jadi harga tidak akan meningkat. Sebab apa, kalau kita lihat pada penawaran dan permintaan, permintaan sangat tinggi, maka harga akan meningkat. Situlah kita lihat macam tu. Baik, orang kata ini adalah chain reaction yang kita lihat dengan penambahbaikan ekonomi dan pastinya OPR juga akan meningkat. Jadi, ucapkan terima kasih kepada doktor sudi memberikan sedikit penjelasan mengapa kita akan menjaga melihat kenaikan daripada sudut pembayaran semula, pinjaman dan sebagainya. Inilah perkara normal seiring dengan pemulihan ekonomi di negara kita. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Terima kasih, Terima kasih, doktor. Terima kasih, Fazli. Terima kasih
kasih Sofia. Sama-sama. Jadi apa yang dibuat OPR ini adalah untuk mengukuhkan dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara kita. Ya, tapi difikirkan jugalah kalau sekiranya kita sebagai individu kita tahu tak mampu untuk membayar semula satu pinjaman itu, contohnya lah pinjaman rumah dan sebagainya. Kita ada cara lain untuk mengatasi masalah itu. Mungkin berhubung dengan bank, ada refinancing dan sebagainya. Cari penyelesaian sebelum kita dikenakan tindakan lah kerana tidak mampu membayar atau lari daripada bayaran itu. Ya, betul. Okey, jadi kita nak berhenti pada seketika. Macam lebar Sofia cakap ni. Jadi anda saya harap anda dah faham tentang OPR ini. Okey, kita nak berhenti berehat dan lepas ni kita bercakap tentang Malaysian Rubber Council. Selepas ini di Malaysia Hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia Hari ini. Seperti mana yang saya katakan di awalnya tadi, kita nak bercakap tentang Malaysian Rubber Council ataupun dalam bahasa Melayunya Majlis Getah Malaysia. Untuk itu terus saja kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya, tak lain tak bukan Cik Nor Hizwan Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sama ya? Alhamdulillah sama ya. Okey, ramai di antara kita yang mungkin ingin mengetahuilah sedikit tentang latar belakang ataupun sejarah Majlis Getah Malaysia ini. Okey, terima kasih TV3, terima kasih MSI. Okey. Majlis Getah Malaysia ini sebenarnya telah ditubuhkan 22 tahun yang lepas pada tahun 2000 dan kebanyakan orang sebenarnya confuse apa nama ni di antara Lembaga Getah dan Majlis Getah Malaysia. Betul. Tapi penubuhan Majlis Getah Malaysia ini dia tak sama dengan Lembaga Getah. Okay? Lembaga Getah Malaysia dia buat inovasi, dia buat R&D. Tetapi Majlis Getah Malaysia ini kita bantu ekspor dan promosi produk Getah Malaysia dan Getah Malaysia keluar negara. Itu antara perbezaannya lah. Tapi kita juga duduk di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi dan kita ada beberapa pejabat di luar untuk membantu ekspor ni. Kita ada pejabat-pejabat di luar negara seperti di London, kita ada di Jeddah, kita ada di India, kita ada di China dan juga kita ada di beberapa tempat lain yang bertujuan khusus untuk bantu industri getah negara untuk kita ekspor dia keluar dan promosikan dia ke mata dunia. Bercakap tentang ekspor ni, adakah Majlis Getah Malaysia ni terlibat dalam mengekspor hasil produk getah ni seperti sarung tangan, tayar, kasut dan lain-lain ke luar negara? Betul, kita memang terlibat secara langsung membantu industri untuk ekspor dan bawa keluar produk kita, hasil getah kita. Bukan saja sarung tangan. Kalau kita nak sebut sarung tangan ini, itu killer produk, killer produk Malaysia. Dan kita punya hasil daripada tahun 2021 adalah sebanyak 70 bilion ringgit. Bayangkan, itu ekspor yang meningkat. Terima kasih kepada pandemik atau tidak terima kasih. Tapi itu telah antara lain menyebabkan kita makin dikenali di mata dunia, khususnya dalam produk getah, iaitu sarung tangan getah. Kita ada sarung tangan latex ataupun nitrile dan kita ada produk lain lah. Kita ada tayar macam disebutkan tadi, kita ada catheter untuk perubatan dan sebagainya. Itu antara tugas-tugas yang kita buat dan itu antara produk yang kita cuba bawa keluar untuk ditunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia adalah antara yang terbaik dan mungkin yang terbaik dalam menghasilkan produk berasaskan getah di dunia. Ya, betul. Terima kasih juga COVID-19 ini sebenarnya kan, ketahuan tu kan. Okey, peranan Majlis Getah Malaysia dalam mengetengahkan produk berasaskan getah di dalam negara kita ini dan apakah strategi dan juga mungkin ada aktiviti yang dirancang untuk mengembangkan potensi dalam beberapa bulan akan datang ni. Okey, betul. Dia begini, kalau kita lihat hari ini kita dah masuk kepada fasa endemik. Jadi mungkin permintaan untuk sarung tangan itu dah berkurangan walaupun kesedaran itu banyak, tapi kita kena balance. Jadi antara peranan kita ialah kita sedang berusaha untuk mencari satu lagi killer produk berasaskan getah di Malaysia. Dan sudah tentu hari ini apabila kita sebutkan tentang produk getah dan kita bertanggungjawab untuk memasarkannya di pasaran dunia, mereka bukan hanya melihat kepada harga dan kualiti tetapi juga sustainability, iaitu kelestarian. Jadi banyak faktor-faktor ini itu semua kita rangkumkan dan menjadi salah satu tumpuan utama Malaysian Rubber Council untuk membantu industri kita lah melalui kita punya jabatan-jabatan dalaman. Dan kita juga ada banyak inisiatif seperti grant untuk penyelidikan dan sebagainya untuk kita berikan kepada industri, untuk kita berikan kepada pusat-pusat penyelidikan dan sebagainya supaya teknologi hari ini dan industri getah itu dia berjalan seiring. Ya. Begitu. Bercakap tentang teknologi, inovasi dan sudah pastinya ada transformasi. Kan. Terus sejauh mana kalau kita lihat sektor ini melalui transformasi dan juga evolusi dari era getah sebagai instrumen perledangan semata-mata. Kalau kita lihat pokok getah pertama di Malaysia ini tahun 1877. Dan sejak daripada itu kita ada banyak agensi, kita ada banyak bukan nak kata syarikat saja tetapi badan-badan kerajaan yang bertujuan khusus untuk memelihara industri getah ini. Kita ada Lembaga Getah Malaysia dan kita ada satu pusat penyelidikan getah di London. Milik kita, milik LGM. Kita berada di sana. Jadi evolusi ini kena berjalan seiring Kena berjalan seiring sebab itulah kita dalam mengukuhkan
inovasi dan teknologi ini, Malaysia Rubber Council memainkan peranan dengan memberikan geran penyelidikan dan bantuan-bantuan supaya kita dapat kembalikan industri getah, sebab orang kata dia nak tertidur dah industri ni. Tapi kita nak jadikan, tugas saya untuk menjadikan industri ini kembali seksi. Jadi kita libatkan IR 4.0, kita libatkan blockchain, kita libatkan artificial intelligence dalam pembuatan dan pemikiran ataupun dalam industri ini untuk menjadikan dia kembali diminati, khususnya oleh untuk anak-anak Malaysia, kerana ini adalah produk yang sangat relevan dengan Malaysia. Ya, saya suka perkataan seksi itu, menarik perhatian ramai orang. Okay. Alright, kita dah tahu apakah masa depan industri getah. Okey, masa depan industri getah ini sebenarnya sangat cerah, ya. Sebab itu kita berusaha keras. Kita akan adakan satu program ataupun satu pameran dan satu conference dan satu sidang meja bulat yang kita panggil MyAces yang akan berjalan di Malaysia. Kita akan kumpulkan semua komoditi yang berada di bawah Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komuniti ini untuk letak di dalam satu tempat untuk mereka bersidang, untuk mereka pamerkan produk mereka, untuk mereka tunjukkan teknologi mereka, dan kita bawa bukan sahaja orang tempatan tetapi lebih 20 peserta dari negara luar akan datang, dan kita nak ingatkan mereka bahawa kalau nak cerita pasal agri-commodity, Malaysia masih hero nombor 1, dan kita nak ingatkan mereka tentang fakta-fakta inilah. Ya? Okay. Jadi mungkin Encik Izwan boleh kongsikan, ini dia, kita ada expo yang akan diadakan pada 26 hingga 29 Julai nanti. 28 Julai. Ya. Inilah yang saya sebutkan tadi, Malaysia International Agri-Commodity Expo and Summit. Antara yang saya boleh katakan julung kali lah. Kita libatkan semua dari segi dari industri getah, sawit, kayu kayan, koko, lada hitam dan tembakau juga. Okay, kita dudukkan mereka di satu tempat untuk mereka berkongsi teknologi dan apakah yang terbaru dalam agri-commodity ini. Dan kita bukan bercakap sendiri, kita panggil orang luar. Ya, macam saya nak cakap tadi, akhirnya tujuan kita adalah untuk memastikan Malaysia ini menjadi hub kepada industri agri-commodity dunia, dan kita kembali dipandang dan akan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Ya, insya-Allah. Itulah dia. Kita pun nak ucapkan terima kasih juga kepada Majlis Getah Malaysia sebenarnya yang juga memperkenalkan jenama-jenama Malaysia di Persadiaan Antarabangsa, dan juga untuk kita nak mempromosikan produk yang dihasilkan. Okey, mungkin ada sesuatu yang ingin diberikan khas untuk penonton Malaysia hari ini berkaitan dengan Majlis Getah Malaysia ini. Silakan. Ya, sebenarnya macam saya nak ulang lagi sekali bahawa kita mempunyai industri ini mempunyai potensi yang tinggi, tapi kita juga berdepan dengan pelbagai cabaran. Antara cabaran dia, kita terlalu bergantung kepada sumber tenaga pekerja asing. Kita ada banyak lagi ladang-ladang getah yang tidak diusahakan. Sebenarnya kita ada lebih kurang 1 juta hektar, tapi lebih kurang 60% saja diusahakan. Sebab apa? Sebab tidak menariknya tidak ada keseimbangan di antara sektor huluan dan hiliran dari segi pendapatan. Okey. Alright. Baik, terima kasih. Ada ucapan kepada Cik Dor Hizwan Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Getah Malaysia, di atas penerangan yang diberikan. Terima kasih Cik Hizwan. Terima kasih TV Masyad. Ya, sama-sama. Okey. Ya, itu ada. Kita dah pun bercakap banyak perkara hari ini. Betul. Dan esok kita bawakan topik yang sangat menarik juga, isu rumah terbengkalai. Apakah hak pengguna dan sejauh mana pembelaan terhadap mangsa isu rumah terbengkalai ini? Dah beli, dah dapat loan, tapi rumah tak siap. Rumah tak siap. OPR nak naik nanti. Jadi macam mana? Jadi segala itu akan kami selesaikan mungkin pada esok hari perbincangannya. Jadi anda jangan lupa untuk menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih meluangkan masa. Kita harap agar anda jaga diri anda. Kita jumpa esok. Saya Sofia. Saya Fazli Fuad. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.